Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Shalom dan salam sejahtera. Hari ini kita akan lihat ajaran Yesus dari atas bukit. Matius 5 ayat 31 dan 32. Ada ajaran demikian. Sesiapa menceraikan istrinya hendaklah memberinya surat cerai. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, sesiapa yang menceraikan istrinya kecuali kerana zina. Ini tentang penceraian. Ini perceraian. Ini adalah satu topik yang kontroversial. Ada yang kata bolehlah dalam beberapa situasi lebih baik mereka bercerai dan mula kehidupan yang baru. Ada yang kata memang tak boleh. Memang tak boleh tak boleh cerai. Saya semasa beberapa tahun yang lalu seorang padri dari Ghana, kawan padri saya, dia tanya saya, dia selalu panggil dia Edward. Edward, ini macam mana kita sebagai Kristian boleh cerai? Saya kata tak boleh lah. Dia telah kongsi dengan saya sesuatu yang telah berlaku di gereja dia di Ghana, negara Ghana. Dia kata di gereja dia ada satu pasangan suami isteri. Dan setiap hari bila selepas suami balik dari gereja, isteri akan tolak dia ke bawah. Sebab suami dia memang kurus, tapi isteri dia memang isteri dia besar. Dan dia akan tolak suami dia, dan isteri akan duduk di atas suami, dia akan pukul, tumbuk suami dia. Sampai suami pun tak tahan, dia jumpa padri, kata saya nak cerai kerana isteri saya. Jadi dia kata macam mana Edward dalam situasi macam itu. Ini pendapat boleh berbeza. Ada yang kata boleh, ada yang akan bagi tapi kita nak tahu apakah ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab, apa yang Alkitab kata tentang penceraian. Bila kita tahu apakah Allah kata tentang penceraian, itu lebih kuasa, boleh mempengaruhi pendapat kita. Kita hari nak kamu buka ke Malakai 2. Pada akan baca dari ayat 13. Dari ayat 13. Ini tentang penceraian juga. Inilah lagi satu hal yang kamu lakukan. Kamu meliputi mazbah Tuhan dengan air mata, tangkisan dan rintihan, kerana dia tidak lagi mengendahkan persembahanmu dan tidak berkenan menerimanya daripada tanganmu. Di sini Malakai, Nabi Malakai dia telah tulis, dia kata tentang orang Israel. Mereka buat satu, mereka tanya kepada Allah, mengapa kami datang ke mazbah Allah dan kami menangis? Mengapa Allah tak nak menerima persembahan kami? Mereka kata, mengapa Allah tak nak menerima persembahan kami? Ini Allah jawab, ayat 14. Kerana Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dengan isteri yang kau kahwin pada masa mudamu.
Ini dia kata ni ya, kerana Tuhan telah menjadi ya saksi. Ini adalah masalah keluarga lah. Sebab mungkin ada ramai yang telah menceraikan isteri mereka. Sebab mereka ingat Musa ada bagi kita kebenaran untuk ceraikan isteri. Tapi Allah memang tak bergembira. Kelakuan mereka telah membawa murkah Allah terhadap mereka. Dan Allah kata, saya yang telah jadi saksi ya. Pari akan baca sekali lagi ya. Padahal dialah teman hidupmu dan isterimu berdasarkan ikrar. Dia kata ni ya, Allah telah jadi saksi. Dia kata dialah isterimu. Dia kata ni Allah yang telah jadi saksi. Hari ini pun bila kita kahwin di gereja, Allah yang jadi saksi. Bukan padri yang menyatukan lelaki dan perempuan. Allah yang menyatukan mereka sebagai suami, satukan mereka sebagai suami isteri. Itulah kita kahwin di gereja. Sebab kita nak Allah ada bersama kita. Kita mahu Allah memberkati pasangan baru. Saya dalam pengalaman ada beberapa orang bila mereka nak kahwin, mereka akan bawa kad jemputan, minta pari berkat kad jemputan. Selepas pari telah memberkati kad jemputan, mereka akan letak satu kad di atas mazbah. Mereka akan tulis Jesus, nama Jesus di atas kad. Untuk mereka nak jemput Yesus. Mereka mahu kehadiran Yesus dalam kebaktian perkahwinan mereka. Mereka mahu Yesus dalam kehidupan mereka, dalam keluarga mereka. Itulah Yesus kata, Allah telah menjadi saksi. Allah telah menjadi saksi. Walaupun kita tak rasa, tapi Allah ada bersama kita bila seseorang kahwin. Dan tengok apa yang Allah kata di sini ya, ayat 16. Aku membenci perceraian. Tengok, Allah kata, aku membenci perceraian. Ini tak ada alasan sebab. Allah tidak kata di sini, kalau isteri kamu telah berzina, kalau kamu mungkin kalau isteri tak dapat mengandung, kamu boleh bercerai. Bukan. Allah telah satukan suami dan isteri. Dan mereka telah jadi satu. Dan Allah telah jadi saksi. Dan dia kata, saya tak setuju. Saya tak bagi kebenaran untuk penceraian. Ini adalah ajaran di sini. Dan kita juga baca dalam Matius. Matius 19. Tentang penceraian. Ini Matius 5, hanya 2 ayat sahaja tentang penceraian. Tapi kita baca lebih dalam tentang perceraian di Matius 19. Dan juga kita juga baca dalam Markus 10 lebih terang tentang perceraian. Tengok apa yang Allah kata di sini ya. Mari akan nak baca ayat 4. Yesus menjawab, tidakkah kamu baca ayat kitab suci yang menyatakan betapa pada mulanya Allah menjadikan lelaki dan perempuan, Adam Ewa. Setelah itu Allah berfirman, itulah maka seseorang lelaki
meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya, lalu mereka berdua menjadi satu. Itulah kehendak Allah. Selepas seorang lelaki dan perempuan kahwin, mereka akan jadi satu. Maka mereka bukan lagi dua tetapi. Apa yang telah disatukan oleh Allah, janganlah manusia pisahkan. Ini ajaran Yesus Kristus. Dia kata, apa yang telah disatukan oleh Allah, janganlah manusia pisahkan. Itulah Malakai, itu perjanjian lama. Kita boleh kata, oh itu perjanjian lama. Tapi perjanjian lama, baru pun sama juga. Yesus kata, jangan pisahkan apa yang Allah telah satukan. Ini untuk padri ya, untuk padri saya pendapat saya kita tak boleh menggalakkan perceraian dalam apa-apa situasi lah. Tapi ada yang kata kamu tak faham ini zaman dah berubah. Betul, zaman dah berubah. Tapi kita masih manusia juga bukan? Bukan zaman dah berubah, kita ada 4 mata, 4 telinga. Bukan? 2 mata, 2 telinga. Betul. Tapi kita bila firman Tuhan tak berubah. Kita akan dihukum mengikut firman Tuhan. Bukan mengikut ajaran atau situasi. Kita tak boleh bagi alasan bila kita berdiri di hadapan Tuhan pada hari akhirat. Tuhan, kau tak faham. Situasi abad 21 dah berubah. Tak boleh, kita boleh bagi alasan. Tuhan akan menggunakan Alkitab. Tuhan akan menggunakan firman dia untuk menghukum kita. Itu yang penting, kita mesti hidup mengikut ajaran Yesus Kristus. Kadang-kadang memang susah. Ini dalam hari ini untuk dalam keluarga, kadang-kadang ada beberapa situasi macam kita rasa tak ada jalan yang lain. Hanya satu jalan saja untuk cerai. Ini kita boleh mengelakkan. Kalau kita jaga dari mula. Ini bila kita kahwin, ini adalah upacara perkahwinan. Pari akan nak baca. Dalam perkahwinan, suami dan isteri menjadi milik bersama dan memulakan kehidupan baharu dalam masyarakat. Ini kelaziman. Kehidupan yang mana semua harus menghormati dan tidak patut lalai. Ini maksudnya kita tak boleh ambil perkahwinan dengan tak apalah, ini main-main sajalah. Kalau tak apa saya kahwin, kalau 2 tahun selepas itu kalau saya tak suka, saya boleh cerai, kahwin seorang yang lain. Macam kereta lah. Beli kereta hari ini, tak suka model ini, jual model kereta ini, baru beli kereta yang baru, model baru. Memandang ringan atau mementingkan diri. Dalam bila kamu nak berkahwin, kamu mesti tak boleh mementingkan diri. Ini juga ajaran Paulus. Selepas seseorang dah kahwin, dia mesti mementingkan perasaan pasangan dia. Isteri mesti mementingkan perasaan suami, suami mesti mementingkan perasaan isteri. Ia mesti dipandang dengan penuh takzim dan rasa tanggungjawab. Ini sebelum kita mereka disatukan, kita tanya mereka. Dan juga kita, ini bukan satu perkara yang ringan. Kau mesti ingat. Oleh itu kita mengajak mereka, sebelum kamu kahwin, kau mesti berdoa. Sebelum kamu pilih jodoh kamu, sebelum kamu jatuh cinta, kau mesti berdoa. Tanyalah kepada Allah, adakah ini orang yang kamu telah pilih untuk saya? Jangan nak jatuh cinta
Jangan buat semua persiapan baru cari Tuhan untuk memberkati uh, perhubungan itu, perkawinan. Ini yang masalah yang ini kalau kita berdoa sebelum kita pilih seorang, minta Tuhan untuk tunjuk kepada kita. Kadang-kadang Tuhan kata tunggulah. Kita tak payah rasa malu kalau kawan yang seumur sudah kahwin, sudah ada 3, 4 anak. Jangan rasa macam, oh dia sudah kahwin, dia sudah anak, macam mengapa saya belum kahwin? Tunggulah. Tunggu untuk masa yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Itu yang penting. Kita mesti, sebelum kita jatuh cinta, kita mesti jaga. Dan Alkitab juga mengajar kita. Bila kita pilih seseorang, dia kata ni, kita mesti pilih seorang yang Kristian. Pasangan, kita mesti cari seorang yang Kristian. Kita baca dalam Korintius 2:16. Korintius 2:16. Saya akan baca untuk kamu. Janganlah berpasangan dengan orang yang tidak beriman. Ini ajaran Yesus Kristus. Ini adalah ajaran Allah. Ini di sini Paulus yang telah tulis. Dia kata, bila sebelum kita jatuh cinta, kita mesti tahu iman lelaki atau perempuan yang kita pilih. Dan kita tunggulah, adakah ini kehendak Tuhan. Ini kalau kita ambil, ini dia kata jangan ambil ringan. Kita mesti mau serius. Ini adalah macam kita sudah kahwin sampai kita mati. Itu yang kita bagi tahu kepada mereka. Mari akan baca. Sudahkah kamu mengasihinya, menghiburnya, menghormatinya, serta melindunginya, dan sambil meninggalkan segala-galanya yang lain? Sudahkah kamu setia kepadanya, selagi kamu berdua masih hidup? Berkata, sampai kamu hidup, kamu akan jadi suami kepada dia, isteri kepada dia. Ini bukan macam kereta yang Pari kata, atau rumah. Kita beli tak suka, tukar beli yang lain. Ini sampai kita hidup. Sebab ini adalah satu janji yang kita buat di hadapan Tuhan. Itu yang kita baca dalam Malakai. Allah yang telah jadi saksi bila seseorang kahwin. Oleh itu kita mesti menjagalah. Kalau kita betul-betul cinta Yesus, kita betul-betul menghormati Yesus, kita mesti membawa kehormatan kepada Yesus melalui satu keluarga yang bahagia. Dan kadang-kadang kita pun akan menghadapi masalah. Ini tak ada keluarga yang tak ada masalah. Apa yang kita harus buat? Kalau kita percaya Allah dia tak suka, kalau Allah benci perceraian, apa yang kita mesti buat? Kita berdoa lah. Kita berdoa untuk suami, isteri. Kadang-kadang bila kita menghadapi masalah yang memang teruk, apa yang kamu buat? Berdoa. Kadang-kadang Tuhan akan kata, saya ingin masalah perkahwinan kamu bukan dengan disebabkan oleh suami atau sebab isteri. Masalah ini adalah sebab kamu yang masalah. Jangan kita berdoa kan, Tuhan sentuhlah hati, sentuhlah isteri supaya dia akan tukar. Kadang-kadang Tuhan kata, saya nak tukar kamu dulu. Kita mesti bersedia, Tuhan sentuhlah hati saya. Kalau ada apa-apa kesalahan, kelemahan dalam kehidupan saya, sentuhlah hati supaya saya boleh mengasihi suami, saya boleh mengasihi isteri seperti Yesus mengasihi saya. Kalau kita bersedia untuk Tuhan membawa perubahan dalam kehidupan diri sendiri, Tuhan juga bila pasangan mereka suami atau isteri mereka lihat, suami saya dah berubah, isteri saya dah berubah, itu yang satu, kita mesti berdoa. Bukan saja untuk suami dan isteri, juga untuk diri sendiri. Mungkin saya yang jadi puncak masalah keluarga. Yang kedua, kita minta
ibu bapa, kita dapat nasihat. Sebagai ibu bapa, kita mesti bagi nasihat untuk kuatkan perkahwinan. Kita janganlah bagi dulu. Kadang-kadang ada ibu bapa yang kata, ni suami ni tak boleh pakai lah, isteri tak boleh pakai, balik sajalah, cerai sajalah. Itu bukan itu bukan kehendak Tuhan. Oleh itu kita mesti sebagai orang yang tua, kita bagi mereka nasihat, jangan risau, kita akan berdoa. Ini sebab perceraian itu bukan kehendak Tuhan. Oleh itu kamu sabar saja, dan kamu doa, kamu terus mengasihi isteri atau suami, dan kami juga akan berdoa untuk kamu. Dan Tuhan mesti akan bawa perubahan dalam kehidupan kamu. Kalau Allah Yesus boleh tukar air menjadi wine, satu mukjizat. Kalau Yesus boleh membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari, Yesus boleh membawa perubahan yang baik dalam kehidupan keluarga kita, perkahwinan kita. Dan Yesus boleh membawa ke satu kehidupan yang baru dalam kehidupan kita. Oleh itu, Pari nak bagi dengan tajuk hari ini perceraian. Untuk Pari, Allah benci perceraian. Sekarang kita boleh gunakan banyak alasan. Kita boleh gunakan ada sebab kita kata ini kamu tak faham saya. Bukan. Kita sebagai Kristian, kita mahu tahu apakah kehendak Tuhan. Kalau Allah benci sesuatu, jangan buatlah. Kalau Allah benci selepas kita buat, janganlah minta Allah memberkati. Itu yang Malakai kata, saya tak mahu terima persembahan. Macam mana nak jadi pemimpin di gereja? Macam mana nak kita bagi persembahan? Tuhan kata, saya tak nak terima. Sebab kamu tak ikut ajaran saya. Saya kata, saya benci perceraian. Kamu telah cerai isteri, kamu telah cerai suami, dan kamu datang ke hadirat kami, saya, dan kamu nak saya menerima persembahan. Itu dalam Malakai, bukan Pari yang kata. Oleh itu kita mesti jaga kehidupan kita. Kita mesti jaga keluarga kita. Setiap hari kita berdoa untuk keluarga, untuk perkahwinan kita. Kita mesti berdoa. Sebab Tuhan akan melindungi keluarga. Tuhan akan melindungi suami, isteri. Dan sebagai ibu bapa, kita mesti berdoa untuk anak-anak kita, untuk keluarga mereka. Tuhan akan terus memberkati mereka. Yang satu saja Pari nak bagi tahu kepada kamu, tentang apakah pandangan kamu, pendapat kamu tentang perceraian. Tapi Pari nak bagi tahu Allah benci perceraian. Dan ini bukan saja dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan Pari akan baca sekali lagi ya. Apa yang telah disatukan oleh Allah, janganlah manusia pisahkan. Kalau kau pisahkan apa yang Tuhan telah satukan, kamu akan berdosa. Tuhan memberkati kamu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.